Saudara-saudara, beberapa menit yang lepas Tun Mahathir kata, semua blok pembangkang harus melupakan perkara yang telah berlaku. Perlu melupakan persengketaan untuk memenangi PRU15. Aku secara pribadi tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tun Mahathir. Cukup-cukuplah bekerja sama dengan pengkhianat-pengkhianat yang telah menyebabkan politik Malaysia begitu serabutnya sehingga kini. Secara keseluruhannya, politik Malaysia jadi serabut bermula apabila langkah Sheraton berlaku. Disitulah pengkhianat juga katak-katak lompat parti menyebabkan negara kita huru-hara sehingga ke hari ini. Tindakan Mahathir mencadangkan supaya GTA, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan bekerjasama sekali lagi dilihat seperti satu perkara mencari peluang untuk dapat mengukuhkan semula kekuatan dan kuasa GTA. Mungkin Mahathir Mohamad menyadari bahawa GTA tidak mempunyai peluang langsung untuk memenangi atau menjadi kerajaan dalam pilihan raya akan sekarang ini. Walau bagaimanapun, aku memuji tindakan Anwar Ibrahim menegaskan bahawa tidak akan ada kerjasama dengan GTA dan Pakatan Harapan. Ini satu tindakan yang bijaksana kerana sekiranya Pakatan Harapan bekerjasama dengan GTA ataupun Perikatan Nasional, andai kata mereka menang, Pakatan GTA, PH dan Perikatan Nasional katakanlah ditakdirkan menang menjadi pula kerajaan. Persoalan mudah ialah siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri. Kerana dalam GTA ada Tun Mahathir yang sudah kononnya tidak mau menjadi Perdana Menteri, tetapi kalau diberi peluang dan dipaksa lagi, boleh juga menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Dan jangan dilupa, dalam GTA ada Muklis Mahathir, anak kepada Tun Mahathir, yang turut sebenarnya berpotensi, berkelayakan, berkebolehan menjadi Perdana Menteri. Di blok Perikatan Nasional pula, ada Muhyiddin Yassin yang masih mempunyai hati dan jiwa mahu menjadi Perdana Menteri. Bagaimana kalau menang Pakatan Pembangkang ini? Adakah Anwar Ibrahim akan hanya menjadi Perdana Menteri tepi sekali lagi? Itulah sebabnya tindakan bijaksana ialah tidak bekerja sama dengan Pakatan Perikatan Nasional dan juga GTA. Biarkan sahaja bertanding 5-4 penjuru. GTA, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Kerana secara amnya, khususnya, kami rakyat menghendaki kerajaan yang stabil. Siapapun yang menang nanti, mestilah stabil. Bukannya perlu ada perundingan di sana-sini lagi. Selepas PRU15, jangan sampai ada perundingan berbulan-bulan, berminggu-minggu, tarik lagi, tarik sokongan lagi, tarik lagi, dan sebagainya. Itu yang kita tidak kehendaki. Oleh sebab itu, rakan-rakan rakyat Malaysia sekalian, aku menyeru, jom kita semua yang masih muda, yang sudah layak mengundi, turun beramai-ramai. Undi siapa yang anda kehendaki dan paling penting, tidak mengundi mana-mana yang berpotensi kotor, yang berpotensi merosakkan sekali lagi pentadbiran negara, ekonomi negara dan politik negara. Kita mahu pemimpin yang bersih. Kita mahu pemimpin yang tidak terlibat dengan mana-mana kes mahkamah. Kerana seperti yang aku telah kata di dalam mana-mana konten aku, semua yang ada kes mahkamah, tidak pedulilah mereka sudah terbukti bersalah atau dalam perbicaraan, patut berehat terlebih dahulu. Bebaskan diri terlebih dahulu dan jangan sampai mereka mahu pula campur tangan dalam kes-kes mereka di mahkamah dengan menggunakan kuasa mereka.
Itu sebab mereka perlu melepaskan dulu diri mereka dengan kuasa supaya perbicaraan itu lebih adil dan lebih saksama, bersih dan tanpa ada apa-apa ugutan ataupun provokasi. Jadilah pemimpin politik yang matang, yang berani bertanggung jawab. Lihat saja di Korea Selatan dan juga di Jepun. Apabila mereka dikaitkan dengan apa-apa kes mahkamah, mereka dengan serta-merta berani bertanggung jawab dan letak jawatan terlebih dahulu, supaya kes mereka di mahkamah dapat berjalan dengan lancar dan rakyat semua melihat betapa mereka bertanggung jawab. Saudara-saudara, aku juga terkejut apabila Perikatan Nasional dengan tegas mengatakan tidak akan ada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini satu berita yang memang luar biasa dan agak berani serta ditunggu-tunggu. Aku setuju. Perikatan Nasional jangan sekali-kali lagi bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Kerana memang kita semua tahu Perikatan Nasional ialah pecahan kepada Pakatan Harapan, yang mana kebanyakannya daripada Perikatan Nasional ini ialah yang terlibat dengan langkah Sheraton, yang terlibat menjadi kata-kata politik. Selain itu, memang dalam Perikatan Nasional adanya PAS yang tidak pernah senada, yang tidak pernah mahu menerima DAP. Jadi, adalah satu tanggung jawab tindakan bijaksana apabila Perikatan Nasional tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Mudahlah nanti mana-mana pakatan ini memilih Perdana Menteri nanti, kuasa siapa, tanpa perlu runding demi runding, runding demi runding, dan tiada lagi insiden berlaku tarik-tarik sokongan. Saya tidak berminat dengan edisi insiden tarik-tarik sokongan tersebut. Dan hari ini, rakyat tidak perlu risau dihanyati lagi. Kerana PH ada chief baru, kata Anwar Ibrahim. Rakyat tidak lagi perlu bimbang dikhianati Pakatan Harapan selepas ini, kata Anwar Ibrahim. Pengerusi PH itu berkata, gabungan berkenan kini mempunyai pengemudi yang baru dan ia tidak lagi melibatkan orang lama, dan segala ikrar yang dinyatakan mereka akan diusahakan sebaik mungkin. Saya nak beritahu, 60 tahun BN mentadbir Malaysia berbanding 22 bulan PH, saya bukan nak bertahan 22 bulan. Yang baik saya cakap baik, yang tak puas hati saya cakap tak puas hati. Tetapi chief atau ketua PH sekarang ini bukan orang lama. Ketua PH yang cakap janji semua ni manifesto PRU 15 saya, kata Anwar Ibrahim. Saya tidak mahu rakyat dikhianati lagi, katanya dalam program jelasnya Nadi Rakyat di Tapah Perak malam tadi. Musuh politik PH sebelum ini memperolok pemerintahan PH kerana hanya bertahan selama 22 bulan sebelum kerajaan dijatuhkan di luar pilihan raya dalam peristiwa dikenali sebagai langkah Sheraton. PH mendapat mandat menjadi kerajaan baru Malaysia selepas PRU 14 pada Mei 2018, tetapi tindakan bersatu serta beberapa ahli Parlimen PKR berpaling tada menyebabkan pentadbiran diketuai Dr. Mahathir ketika itu turut diruntuhkan. Semasa menjadi kerajaan PH dikecam kerana gagal menunaikan sesetengah janji manifestonya. Ketika diasak di Dewan Rakyat, Mahathir memberitahu untuk melaksanakan semua janji dalam manifesto PH, mereka memerlukan masa yang lebih lama. Dia juga pernah berkata, manifesto PH bukanlah kitab suci sehingga ia wajib dipatuhi sepenuhnya tanpa mengira keadaan semasa. Sekarang BN tak ada moral yang dia kata berulang-ulang 22 bulan hancing itu sahaja menurut Anwar Ibrahim. Menurut Anwar juga, Anwar melawan PH ketika, menurut Anwar, lawan PH kini tidak lagi mempunyai modal dengan mendakwa gabungan tersebut gagal. Terdahulu program disertai Anwar itu disertai lebih 700 orang turut hadir. Naib Presiden PKR, Chan Lee Kang dan K. Saraswati serta kerusi Parlimen Sungai Siput S. Kesavan.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.